Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all of you ladies and gentlemen. Pada pagi ini saya akan membahaskan satu topik yang berkaitan dengan data analisis. Seperti mana yang kita ketahui, sebelum ini kita telah mempelajari beberapa perkara mengenai deskriptif dan juga inferential statistik. Dalam deskriptif statistik, kita telah pelajari mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan MCT, measurement of central tendency. Kita juga telah pelajari mengenai measurement of dispersion, seherakan. MCT dapat dibahagikan kepada tiga yang utama, iaitu median, mean dan juga mode. Okey, selain daripada itu, anda juga telah mempelajari mengenai measurement of dispersion, iaitu seherakan seperti standard deviation, variance, interquartile range, minimum, maximum dan lain-lain lah seperti standard error. Dan kita juga telah pelajari deskriptif statistik berkaitan dengan normality. Normality ni pula terbagi kepada dua. Yang pertama adalah normality menggunakan kaedah statistik, dan yang kedua normality menggunakan kaedah grafik. Statistik terbagi pula kepada 4 seperti skewness, kurtosis, kita ada Kolmogorov dan kita ada Shapiro. Kemudian kita ada kaedah grafik seperti histogram. Kemudian kita ada stem and leaf. Kemudian kita ada box plot. Kita ada normal, QQ plot. Kemudian kita ada detrended, normal, QQ plot. Itu adalah kaedah grafik dan kaedah statistik. Dan kaedah-kaedah ini ada dia punya cara-cara penggunaan ni lah. Anda boleh rujuk pada video yang sebelum ni. Kemudian dalam deskriptif statistik juga sebenarnya anda telah pelajari apa itu skala pengukuran ataupun SM, scale of measurement, yang terbagi kepada 4, iaitu nominal, kemudian kita ada ordinal, kemudian kita ada interval dan kita ada ratio. Setelah anda faham semua aspek-aspek ini, maka kita akan teruskan pula dengan episod yang kedua, iaitu inferensi statistik. Inferensi statistik ataupun kita panggil sebagai ujian hipotesis. Ujian hipotesis ini terbagi kepada 2, parametrik dan juga non-parametrik. Untuk kita lanjutkan perbincangan kita, anda perlu faham dulu deskriptif dan anda perlu faham dulu inferential statistik. Mari kita pergi belajar mengenai inferential statistik. Anda pun telah pelajari sebelum ni kita ada beberapa ujian, iaitu kita ada ujian para dan kita ada ujian non-para. Ujian para ni pula bergantung kepada 3 perkara utama lah yang biasanya dibincangkan oleh statistician. Yang pertama adalah skala pengukuran, SM. Yang kedua adalah kumpulan. Dan yang ketiga adalah taburan. Kalau taburan normal, kita akan pakai para. Kalau taburan tak normal, kita akan pakai non-para, tidak normal. Kalau kita dah tahu para dan non-para, kemudian kita tengok pula K. K ni adalah kumpulan lah. Kumpulan sama dengan 1. Yang ini nak tengok mu sama dengan STD ataupun mu tidak sama dengan STD. Kita nak ukur sama ada mean sama dengan standard atau mean sama dengan tidak sama dengan standard. Yang ini kita pakai one sample t-test. Kemudian kita ada K sama dengan 2, kumpulan independen antara 2 kumpulan, iaitu mu1 tidak sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2. Maafkan saya, mu1 sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2. Yang ini adalah contoh independen. Anda kena lihat bahawa dia di dalam satu kategori, iaitu parametric analysis. Kemudian kita ada K lebih besar daripada 2. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Mu ni mean lah, sebab data yang normal kita pakai mean. Data yang tak normal, dia punya MCT dia kita akan pakai median. Dan kalau untuk MD pula, data normal kita pakai standard deviation. Data tak normal kita akan pakai IQR. Ini semua nanti software statistical package yang akan bantu. Kemudian kita ada T1 dan juga T2. Kita nak measure mu T1 sama dengan mu T2. Time. T ni stand for time, masa. Mu1 T1 tidak sama dengan mu T2. Yang saya pakai ini semua adalah non-directional hypothesis, tuan-tuan dan puan. Yang ini tadi mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3.
Ini dipanggil sebagai ANOVA. Kemudian yang ini pula dipanggil sebagai PET sample. Kita akan pergi sekejap lagi macam mana cara nak guna all this analysis. Ini untuk semua data-data yang berkonsepkan parametrik ataupun bertaburan normal. Bagi data tak normal pula, one sample biasanya kita akan pakai normality test ataupun KS test. Yang ni saya perlu tunjuk, kalau saya nak explain agak difficult sikit. Kemudian independent kita akan pakai Mann-Whitney, M-A-N-N-W-H-I-T-N-E-Y, Mann-Whitney. Kemudian kalau data normal kita pakai ANOVA, tak normal kita pakai Kruskal-Wallis. Dan untuk PET sample, data yang normal, data yang tak normal kita akan pakai Wilcoxon-Rank. Okay, itu summary untuk kita punya inferential statistics. Okay, kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga telah indirectly faham secara superficial mengenai chi-square. Okay, chi-square ni adalah fokus kepada data-data kategori, di mana ia terbagi kepada dua fungsi utama. Fungsi ini adalah fungsi ataupun use. Kenapa awak guna chi-square? So chi-square yang pertama adalah untuk cari beza kadar, dan chi-square yang kedua adalah untuk cari perkaitan ataupun association. Tapi dalam bahasa mudah saya akan suka panggil pengaruh lah. Pengaruh antara IV dan DV. So yang ini adalah untuk mengukur kebersandaran ataupun perkaitan. Ini adalah untuk tengok beza kadar. So beza kadar ni pun sebenarnya ada dua. Satu dipanggil sebagai kadar setara dan satu lagi adalah tidak setara. Ini kita akan bincangkan dalam software. Yang pasti anda kena fahamlah konsepnya. Kemudian anda juga telah tahu secara superficial mengenai 5 step hypothesis. Okey, 5 step hypothesis ini terbagi kepada perkara berikut. Pertama, null dan alternatif. Anda perlu nyatakanlah apa anda punya null, apa anda punya alternatif. Yang kedua, anda punya alpha ataupun kawasan rejection, kawasan penolakan. So usually kita akan set alpha kita sama dengan 0.05. Okey, kalau anda lupa, anda ingat balik macam orang buat apa-apa bahan-bahan pencuci. Disinfeksi A membunuh 99.9% kuman. So ini menunjukkan dia punya accuracy. So berapa error yang dia accept adalah 0.01. Ini contoh alpha yang mereka gunakan. Ini contoh alpha yang kita gunakan usually dalam research. Okey, yang ketiga adalah run or calculate and report. Apa yang kita perlu run dan calculate? Kita perlu run statistical analysis dan kita perlu report dua nilai, iaitu stat value, statistical value dan juga p value. Okey, p value ni nanti kita nak guna dalam step nombor 4. Step nombor 4 dipanggil sebagai decision. So decision ada dua, p less than alpha, reject apa? Reject null. Dan kita ada p more than alpha, fail to reject. Okey, fail to reject, gagal menolak null. Kemudian kita ada step yang terakhir, step 5, kita akan buat conclusion. Kalau kita reject null, kita akan kata there is different ataupun there is correlation. Dengan kata lain, kita buang null, kita ambil yang alternatif. Itu adalah jika anda reject null. Ada yang kedua punya situasi, kita gagal menolak null, iaitu fail to reject null. So bila kita fail to reject null, maka null ni kita tak boleh nak reject dia. Bila tak boleh nak reject, null akan remain. Maknanya kita akan kata there is no different, there is no correlation. Okey, itu asas kepada descriptive statistik dan juga inferential statistik. Ada banyak lagi lah benda lain yang saya patut cover, tetapi yang diceritakan dalam video yang sebelum ini. Tanpa mau masih lagi, mari kita pergi kepada step yang kedua, iaitu kefahaman mengenai nak menganalisis data menggunakan SPSS. Okey, saya akan pergi secara pantas, namun saya akan cuba cover all the comprehensive material lah dalam aspek perbincangan kita hari ini, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada perbincangan kita. Okey, pertama sekali saya perlu faham apa yang saya nak buat. So dalam kajian saya, sebagai contoh, saya buat kajian yang sangat mudah, iaitu kajian yang pertama, tajuk dia. Okey, tajuk kajian saya adalah saya buat dalam bahasa Inggeris, tapi nanti saya akan translate lah dalam bahasa Melayu. Tajuknya adalah factor cross-sectional study of knowledge
and socio-demographic, knowledge of statistics and socio-demographic factor among ILKKM in Malaysia. Okay, so maknanya saya collect data di seluruh Malaysia. Okay, so kalau kita nak pecah-pecahkan dalam research method, kalau saya ajar tuan-tuan dan puan-puan, basically kita akan pecahkan tajuk ni melalui maklumat-maklumat berikut. Pertama kita ada IV, kedua kita ada DV, kena jelas lah. Kemudian kita ada SG, kemudian kita ada SD, dan last sekali yang lebih penting, IV, DV, SG, kita ada apa yang dipanggil sebagai okey, ini yang penting lah. Okey, IV adalah dipanggil sebagai socio-demographic factor. Okey, socio-demographic. Okey, DV adalah kita punya knowledge. Okey, SG adalah study group ataupun population, ILKKM. Okey, SD adalah study design, kita punya cross-sectional study. Okey, cross-sectional. Okey, ini asas lah dalam nak membuat ataupun nak membuat apa-apa kajian mengenai allied health ataupun nursing study. Okey, so ini adalah as simple as this. Okey, kemudian kita akan ada problem. So problem kita adalah kita nak tahu faktor high or low knowledge. Betul? Yang kedua kita nak tengok relationship of factor. Okay, kita nak tengok apa kait, mula-mula kita nak tengok apa perbezaan antara knowledge yang tinggi dan knowledge yang rendah di kalangan perbezaan demografik antara lelaki dengan perempuan, siapa lebih tinggi dia punya knowledge misal kata. So kemudian kita nak tahu pula adakah ada berkaitan antara gender tadi dengan level of knowledge dia. So ini dia punya konsep. Kita ada dua lah soalan utama kita punya problem. Kemudian kita akan come out dengan objektif. So objektif kita mungkin ada 3. Yang pertama adalah kita nak tahu, kita nak determine socio-demographic factor. Okay. Yang kedua kita nak compare, pandai. Kita nak compare apa? Kita nak compare knowledge ni tadi between demographic factor lah. Okay. Dan yang terakhir adalah kita nak buat relationship of apa? Of knowledge ni tadi dengan demographic factor. As simple as this. This is the simpler one that able for you to publish also this result. Okay, so mari kita mulakan dengan step yang seterusnya. So dalam nak buat research ni, pertama kita mesti ada instrumen. Instrumen kita mesti valid dan dia telah ditentu sah. Tentu sah ni maknanya kita dah buat validation process. So kalau anda nak buat instrumentation A, anda mesti pastikan dia telah diuji lah ketekalan dia. Kemudian yang kedua, anda mesti tahu mengenai reliable. Maknanya question A kita ni adalah persis ataupun tidak persis, consistent atau tidak consistent. So reliability ni ada 4. Pertama dipanggil sebagai internal consistency reliability test. Yang kedua dipanggil sebagai test retest. Yang ketiga dipanggil sebagai parallel form. Dan yang keempat dipanggil sebagai iterator. Okey, internal consistency, contoh kita ada soalan, kejap lagi kita akan buat soalan 1 sampai soalan 10. So kita nak pastikan soalan 1 sampai 10 ni konsisten. Maknanya responden jawab mempunyai satu nilai alpha ataupun nilai Cronbach alpha yang dipercayai. So usually kita set pada 0.7. So kalau lebih daripada 0.7 kita kata item ataupun instrumen kita ni persis, able untuk menguji lagi dan lagi dan memberi bacaan yang lebih kurang sama. Itu dipanggil reliable atau persis. Yang kedua test retest ni, contoh kita ada question A, kita uji pagi, lepas tu kita uji lagi petang. Kita nak tengok antara perbezaan pagi dengan petang. So kalau pagi dengan petang ini sama, maksudnya kita punya tools ni pun reliable lah. Kita pakai benda yang sama tapi kita uji 2 kali. Kemudian kita ada parallel form. Ini contoh parallel form ni, kalau kita buat soalan nanti, soalan kita kejap lagi knowledge kan. Kita nak tengok set soalan. Kita ada set soalan 1, kita ada set soalan 2, kita ada set soalan 3. So kita nak tengok kepersisan ataupun reliability ketiga-tiga jenis question A kita ni. Okey, adakah dia sama ataupun dia berbeza-beza? Kita harapkan dia samalah. Kemudian yang terakhir adalah iterator. Okay, iterator ni nama pun perkataan dia rater. Maknanya akan ada inspector ataupun observer akan check lah. Katakan kita ada
knowledge ni nanti, katakanlah bukan knowledge lah, benda ni lebih kepada praktikal. Katakanlah saya akan uji praktikal tuan-tuan dan puan-puan membuat sesuatu assessment ataupun intervention. So dalam intervention tu akan ada pemeriksa, iaitu observer 1 dan juga observer 2. So observer 1 dan observer 2 ni jadi markah dia. So markah dia ni akan diambil dan kita ukur dia punya kepersisan, adakah sama ataupun jauh. Ini contoh yang ada menggunakan observer ataupun rater. Okey, selepas kita dah tahu instrumen kita valid dan reliable, maka kita boleh buat data collection. Okey, dalam nak buat data collection ni anda ada dua. Pertama, anda boleh pakai data sekunder ataupun kita panggil sebagai secondary data. Secondary data ni boleh dapat daripada repository ya, ataupun bahan-bahan yang ada sedia ada lah dalam medical record dan lain-lain. Cuma etika tu kena clear. Yang kedua, anda ada primary. Primary ni maknanya anda collect sendiri. Okey, so saya akan tunjukkan kejap lagi cara nak collect sendiri data menggunakan online form. Kita akan buat kajian knowledge tadi dan juga faktor demografik. Kemudian kita akan sampaikan form ini kepada rakan-rakan kita di seluruh dunia ataupun di seluruh Malaysia. Kemudian kita nak tahulah sama ada mereka knowledge-nya tinggi ataupun knowledge-nya rendah. Okey, kita sampai sini dulu. Nanti kita sambung sekejap lagi dalam aplikasi penggunaan Google Form dan juga SPSS. Stay tuned. Thank you.